bawahnya sebagian ulama berpendapat bahawa di Sabak itu ada banyak raja, banyak negeri, banyak raja. Jadi Ratu Baqi ini adalah ketua kepada segala raja. Ada serupa macam agung lah. Bawahnya ada sultan-sultan, ada raja-raja yang lain. Tiba-tiba datang surat minta 3 mesej. Mesej pertama, apa kesan kepada Ratu Baqi? Macam mencabar wibawa dia. Nampak? Nabi Sulaiman nasihatkan supaya jangan sombong, jangan tenggelam dengan kuasa sehingga tak boleh terima kebenaran. Dia minta supaya hati Ratu Baqi ini terbuka untuk menerima kebenaran. Tak terima lagi tak apa, tetapi terbuka. Seperti hujan, air hujan yang turun, bumi sentiasa menerima kedatangan air hujan. Sama ada nak serap atau tidak, tak tahu lagi. Jadi bumi yang bersedia untuk menerima hujan turun. Ada bumi Nabi kata dia sedia terima, bila hujan turun dia serap air. Itu paling bagus. Atau paling koman, paling rendah, paling tidak, bila hujan turun, bumi jenis yang terima hujan tetapi tidak serap air, dia takung air. Jadi sekurang-kurang macam tu. Jadi kita bila dakwah kepada orang bukan Islam, dia masuk Islam, bagus. Seperti bumi yang menyerap air. Kalau dia tak masuk Islam pun tak apa, tapi dia boleh terima Islam seperti bumi yang menakung air. Jadi keduanya, Nabi Sulaiman minta supaya mai dan tunduk bawah aku, bukan jadi ketua aku. Dan ketiganya, mai dan masuk Islam. Jadi apa dia pengajaran kita nak belajar di sini, bahawa Ratu Balqis menghadapi dilema. Duk biasa dah jadi kuasa besar dunia, tiba-tiba nak pergi tunduk kepada orang lain, hampir tak mungkin. Keduanya, keduanya dia dah lama dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah matahari. Itu agama nenek moyang dia, sembah matahari. Dikatakan bahawa Ratu Baqi ini dia keturunan jin, sama ada ayah atau mak dia. Kalau ayah dia jin, mak dia manusia. Mak dia kahwin dengan ayah dia jin. Satu pandangan lagi kata ayah dia manusia, mak dia jin. Bukan koman. Adik-beradik jin. Manusia apa dah? DNA dia ada 2, jin dan manusia. Orang hebat. Jadi bila dapat 3 mesej utama dalam surat Ratu Balqis, dia sabar salah. Mesej ini sangat besar. Mesej ini kalau dalam kaedah perundangan kita panggil apa dia? Substantial, besar. Dalam salah satu kes mahkamah, hakim membuat keputusan. Dia kata buat satu ujian nak menentukan kes ini, isu ini substantial ke tidak. Substantial ni dia kata kalau kita macam kita cabut pokok besar, contohnya pokok senar. Pokok senar tu besar, try cabut pokok senar tengok. Kalau ataupun ribut datang, tiba-tiba kena atas pokok senar tu tumbang, apa jadi? Bumi akan merokoh, bumi akan berlubang. Kita tengok dekat Taman Kempas masa ribut hari tu, tahun lepas, pokok-pokok tumbang semuanya, terbungkai. Jadi bumi jadi lubang besar. Jadi samalah dengan isu Ratu Balqis ni. Bila dapat surat ni, mesej surat tu seperti pokok besar yang tumbang, meninggalkan bekas yang berlubang yang cukup besar, kesan yang besar. Hakim yang sama kata bandingkan dengan pokok temucut. Kita cabut 1000 pokok temucut. Tadi satu pokok senar, ni 1000 pokok temucut. Jadi apa kat bumi? Tak jadi apa. Cabutlah banyak mana pun pokok temucut, salom pokok temucut kita cabut semua, bumi takkan rosak. Jadi isu yang dihadapi oleh Ratu Balqis ini isu besar yang memerlukan kepada keputusan yang bijak. Dia nak buat macam mana? Orang suruh tunduk kepada Sulaiman, suruh tunduk. Sulaiman alaihissalam suruh dia tunduk kepada pemerintahan Nabi Sulaiman. Kemudian kedua, suruh mai jumpa dan masuk Islam. Dua-duanya sangat besar. Dia kena tinggal singgasananya, dia kena tinggal pemerintahannya yang hebat, yang besar. Keduanya dia kena tinggal agama nenek moyang dia yang lama. Benda ni benda besar, isu besar. Maka bila isu besar, dia perlukan penyelesaian, maka dia mengambil langkah yang bijak. Allah bimbing kita di dalam Al-Quran
dalam ayat-ayat dalam surah An-Nam ni, bagaimana bila kita dapat isu besar kita hendaklah berbincang. Maka Ratu Balqis berbincang dengan ahli-ahli majlis dia, al-mala', pemimpin-pemimpin bawahan, ataupun setengah pendapat kata raja-raja dia, ahli-ahli parlimen dia kena bincang untuk membuat keputusan. Tapi sayangnya ahli-ahli majlis dia ni jenis style lama, terlalu overconfident, yakin bahawa mereka adalah pemerintah yang besar. Wahai Balqis, wahai tuanku, kalaulah Nabi Sulaiman tu suruh tunduk kepada dia, maka kami sentiasa bersedia untuk berperang. Kita ahli-ahli majlis dia ataupun raja-raja dia, ahli-ahli parlimen dia kata, kita mempunyai tentera yang kuat, kita mempunyai tentera yang berani. Tuanku sebut saja bila, puanku sebut saja bila nak perang, kami akan terus berperang. Lalu dalam ayat yang ke-34, Ratu Balqis tegur mereka, hampa jangan duk kalut nak perang. Sebab apa? Bila berlaku peperangan akan rosak negara ni. Raja-raja apabila masuk dalam sesebuah negara lain, dia akan merosakkan negara itu. Keduanya, apabila berlaku peperangan, orang-orang yang mulia akan jadi hina. Duk biasa makan nasi, bila berlaku perang kena makan ubi kayu misalnya. Duk biasa jadi orang yang bebas, bila berperang akan jadi orang-orang yang hina, hamba-hamba dan sebagainya, hamba saya dan sebagainya. Jadi dia bagi amaran, tetapi amarannya tidak dipedulikan oleh pengikutnya, pembesak-pembesaknya. Lalu dia sendiri buat keputusan. Nak buat macam mana? Okay. Nabi Sulaiman nak suruh tunduk bawah dia, Nabi Sulaiman nak suruh masuk Islam. Dua benda yang hampir mustahil dia boleh buat. Jadi cara nak buat macam mana? Salah satu kaedah. Jadi maknanya Ratu Balqis ini berhadapan dengan apa orang panggil? Krisis ataupun krisis. Apa maksud krisis? Krisis ni bukan kelahi. Orang selalu kata depa tu krisis. Orang tak faham. Krisis ni maknanya kita berhadapan dengan sesuatu yang tak pernah kita hadapi sebelumnya. Misalnya kehilangan MH370 adalah krisis. Pasal sebab tak pernah berlaku macam tu. Itu orang panggil krisis. Samalah juga dengan Ratu Balqis, tak pernah orang cabar wibawa dia. Tak pernah orang nasihat dia, dia nasihat orang dah. Tak pernah orang ajak dia masuk Islam. Tak pernah ada orang ajak dia supaya tinggalkan agama dia. Tak pernah orang minta supaya dia tunduk kepada orang lain. Jadi ini adalah pengalaman pertama ni. Kita panggil sebagai krisis. Kita selalu salah faham bila sebut krisis kelahi kan. Depa tu krisis, ada krisis. Krisis maknanya masalah baru yang besar yang tak pernah kita hadapi. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia krisis yang paling besar? Krisis apabila Rasulullah wafat. Sahabat tak pernah tengok Rasulullah wafat tak nak banyak kali kan. Jadi tak pernah menghadapi suasana kewafatan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat saja, Sayyidina Umar mengamuk. Siapa kata Rasulullah mati, dia akan pancung. Sebab apa jadi begitu? Sebab benda tak pernah jumpa. Misalnya kita berhadapan dengan isu MH370, sama juga. Kita panggil krisis sebab tak pernah berlaku sebelum ni. Sebab itu kita dalam pengurusan kita ada crisis management, cara mengurus krisis. Okey. Law ni Ratu Balqis berhadapan dengan krisis. Krisis apa dia? Kena masuk Islam dan kena tunduk di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tak pernah ada dalam kotak fikirannya. Dia nak buat apa? Salah satu kaedah yang digunakan oleh Ratu Balqis ialah dia slow down. Dia cool down. Dia minta, dia buat sesuatu, dia bercadang untuk buat sesuatu supaya Nabi Sulaiman ini lupa tentang mesej yang dia ajak, tentang dakwah. Dia cuba cari langkah macam mana supaya Nabi Sulaiman terlupa, ataupun sekurang-kurangnya bertolak ansur, ataupun dia cool down, nak cool down Nabi Sulaiman AS daripada dua mesej besar. Pertama nak suruh tunduk kepada dia, dan kedua untuk masuk Islam. Macam mana nak cool down? Kita ambil satu contoh praktikal yang kita temui baru-baru ni.
seminggu dua yang lepas. Apabila hudud nak dilaksanakan di Kelantan, bila hudud nak dilaksanakan di Kelantan, ini krisis. Sebab tak pernah lagi hudud nak dibentangkan di Parlimen. Tak pernah. Itu orang panggil krisis. Jadi nak kerjaan nak buat macam mana? Salah satu langkah saya rasa lah boleh tak betul adalah cool down. Minta supaya tahan, tangguhkan. Maka dicadangkan supaya dibuat satu jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji pelaksanaan hudud. Bila buat begitu, dia akan sengap. Dia akan sengap lama. Itu teknik cool down. Bagi orang yang gairah nak lakukan sesuatu, berfikir banyak kali dan slow down. Bagi pelan, bagi slow sikit. Samalah yang dilakukan oleh Ratu Balqis. Nak bagi Nabi Sulaiman cool down, maka dia umpankan dengan hadiah. Dia umpankan dengan kebendaan. Itu ada dalam ayat 35. Nampak ada urutan kisah tu, urutan pengajaran yang kita boleh dapat. Kita bukan nak cerita tentang Datuk Balqis tu kaki dia berbulu ke tak apa semua kan. Kita nak cerita pengajaran besar yang kita boleh dapat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman daripada lisan Ratu Balqis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan bahawa aku hendak hantar hadiah kepada mereka. Tengok nonton, wa inni mursilah. Mursilah tu perkataan dia ambil daripada perkataan risalah, rasilam, yang menunjukkan bahawa bukan hantar macam hantar barang, bukan macam postman hantar surat, bukan macam lori hantar barang, bukan macam bas hantar orang. Hantar di sini daripada perkataan daripada huruf ra sin lam menunjukkan hantar bermaksud utus. Maknanya penghantaran yang ada unsur-unsur komunikasi. Kita hantar wakil untuk menyertai satu program. Itu kita panggil sebagai utus. Maknanya bukan kita macam kita hantar barang. Kita ada unsur komunikasi di dalamnya. Wa inni mursilatun ilaihim, dan bahawa aku hendak mengutuskan hadiah kepada mereka. Ilaihim bihadiyah. Kemudian fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kemudian aku akan tunggu. Fanadhirah, nazir, nun za dengan ra tu maknanya apa dia? Tengok. Aku nak tengok. Aku nak hantar hadiah, lepas tu aku nak tengok. Macam itulah. Nazir dia melawat apa nama sekolah tu, aku nak tengok respon. Aku nak tengok respon. Aku nak tengok. Jadi sesungguhnya aku nak hantar, aku nak utuskan hadiah kepada Nabi Sulaiman, kepada Sulaiman, kemudian melalui utusanku, kemudian aku nak tengok. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Apa respon Sulaiman? Macam mana boleh tahu kata respon Sulaiman? Okey, fanadhiratun, aku nak tengok, bima yarji', maknanya balasan, rojok, ra jim ain, rojok maknanya kembali kepada saya. Jadi maknanya utusan yang dihantar tu jumpa Nabi Sulaiman bawa hadiah, patah balik tengok apa depa kata. Apa depa kata? Okey, apa mereka kata, apa yang dibawa balik oleh utusan-utusan kita. Bukan bawa balik barang, apa mesej yang dibawa balik. Adakah Nabi Sulaiman AS terima hadiah atau Sulaiman AS tolak hadiah? Ibnu Abbas berkata bahawa seolah-olah Ratu Balqis berkata, jika Sulaiman AS menerima hadiah, berarti dia seorang raja. Ini pandangan Ibnu Abbas. Kalau Nabi Sulaiman terima hadiah Balqis, maknanya Nabi Sulaiman seorang raja. Kalau setakat raja, aku boleh serang dia. Ratu Balqis kata begitu lah. Kalau dia terima hadiah, confirm dia raja. Bila dia raja, tak ada masalah, serupa dengan aku, kita boleh berperang dengannya. Kalau dia menolak hadiah, bermakna dia seorang nabi, maka kita kena ikuti dia. Itu pandangan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas juga berkata bahawa Ratu Balqis cuba berunding, berdamai, berdiplomasi dan berdialog.
Jadi Ratu Balqis sebenarnya mesej utama dalam ayat 35 ialah dia nak uji. Nak uji tengok. Sulaiman ni hebat tak orang. Dia uji dengan kebendaan. Dia uji dengan material. Dia uji dengan hadiah. Kalau dia terima hadiah, maka dia tahu dah Sulaiman ni tak ada terang mana. Nabi Sulaiman ni tak ada terang mana, lebih kurang aku kan. Kalau dia tolak hadiah, maknanya Nabi Sulaiman ni lebih pada aku, kemas pada aku. Sebab dia seorang Nabi kalau dia menolak hadiah. Tetapi dia nak uji orang, silapnya dia ialah dia ingat pun orang semua macam dia. Jadi dia nak uji itu, dia berdasarkan kebendaan semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadiah apa yang Ratu Balqis bawa tu? Ini tidak penting, Allah tak cerita pun. Tetapi ada dalam kitab-kitab tafsir cerita yang menceritakan tentang hadiah-hadiah yang dibawa oleh Ratu Balqis. Cerita pertama, kononnya Ratu Balqis bawa 500 budak lelaki, 500 budak perempuan. Bukan semesti betul ya. Ini Israiliyat, cerita-cerita yang dibawa oleh golongan Bani Israel, golongan Yahudi. Mereka banyak cerita sebab di zaman jahiliah dulu yang cerdik pun orang Yahudi saja. Orang Arab tak cerdik, orang Yahudi